Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi pada hari ini. Hari ini saya akan berkongsi sedikit berkenaan bagaimana nak mengira julat antara kuartil, data terkumpul dan seterusnya dan sebelumnya mendapat Q1, median dan juga Q3. Okey, dengan menggunakan rumus ya. Ini bukan menggunakan graf tapi menggunakan rumus. Jika soalan menyatakan dengan jelas bahawa anda perlu menggunakan rumus, jika anda gunakan graf, memang anda tidak akan mendapat markah apa-apa sebab memang clear sangat anda melanggar apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey, untuk kita memahami, saya akan memahami situasi yang kita akan gunakan. Saya akan berikan satu contoh soalan yang boleh kita gunakan sebagai latihan. Soalannya ditanya, hitung kuartil pertama Q1, median, kuartil ketiga dan jarak antara kuartil dengan menggunakan rumus bagi data berikut. Okey, pertama sekali dia kata hitung kuartil pertama, median dan kuartil ketiga dan jarak antara kuartil dengan menggunakan rumus bagi data berikut. Datanya yang kita akan gunakan adalah yang berada ini. Ya, ini data yang akan saya gunakan. Jadi, apa yang kita nak gunakan di sini ialah kita lihat bahawa sama ada kekerapan pada yang pertama tu, kalau pelajar-pelajar lihat pada masa-masa kita membina jadual kekerapan longgokan, kita menggunakan kekerapan kosong sebagai reference point di mana OGIF itu akan bermula. Jika anda menggunakan kekerapan kosong ini untuk mengirakan hitung kuartil dan median, dia tidak akan jadi masalah apa-apa sebab kata dia akan bergantung kepada nilai kekerapan yang ada sahaja. Yang tak ada ni memang tak ada efek apa-apa, tak ada masalah. Okey, jadi bagaimana kita nak mulakan? Sebelum kita mulakan, kita kena fahami apakah rumus yang bakal kita gunakan. Okey, rumus-rumus yang akan kita gunakan. Rumus-rumus yang akan kita gunakan adalah Q1 lower limit tambah dengan 1/4 N, iaitu jumlah data, tolak dengan frekuensi longgokan dibahagikan dengan frekuensi bagi Q1, ya, darab dengan selang kelas. Okay, nanti saya akan jelaskan balik dengan terperinci istilah-istilah ini. Keduanya adalah median. Kalau anda lihat bahawa di sini 1/4, di sini ada 1/2. Okey, Q1 dengan FM. Itu saja beza dia. Ya, 1/4. Senang ingat, Q1 quarter tu dalam bahasa Inggeris adalah suku pertama. Maka 1/4. Kalau median maka 1/2, setengah. Okey, median ataupun middle. Ya. Okey, kemudiannya adalah Q3 ataupun kuartil ketiga ataupun sukuan ketiga. Maka dia akan 3/4 N. Tolak F bahagi dengan FQ3. Okey, untuk memahami yang lebih lanjut, apa itu istilah-istilah ini? Yang pertama sekali kita kena faham bahawa L itu adalah sempadan bawah. Okey, sempadan bawah bagi kelas itu. Contohnya nanti kita dapat nilai Q1 di mana kedudukannya. Okey, apakah sempadan bawah bagi kelas itu? Okey, sempadan bawah bagi kelas berkenaan ya. Itu kena jelas. Ya, sebab nanti masa kita bina jadual, kita kena bina berdasarkan jadual yang kita perlukan. Jangan guna jadual yang kita gunakan pada soalan terdahulu, iaitu soalan menggunakan OGIF. Ya, dia tak sama ya. Dia tak sama. Setiap satu soalan ni dia ada menggunakan nilai-nilai tertentu yang berbeza. Jadi siapa yang terperangkap memang akan dapat salah. Right? Seterusnya kita akan tengok bahawa N adalah merupakan jumlah kekerapan yang diperolehi bagi kesemua data yang digunakan. Contohnya tadi, kita ada 50 data, maka N-nya sama dengan 50. Seterusnya kita ada F. Ini kena faham. Ini adalah kekerapan terkumpul ataupun frekuensi terkumpul kelas sebelumnya. Ya, kalau anda jumpa dekat kelas B, maka awak kena tengok kekerapan terkumpul bagi kelas A. Nanti saya tunjukkan contoh bagaimana nak mencari benda ni sebenarnya. Okey, seterusnya adalah kekerapan kelas berkenaan. Yang tadi F besar, kekerapan terkumpul, istilah dia kekerapan terkumpul kelas sebelum.
F kecil adalah kekerapan kelas yang berkenaan. Okey. Dan last sekali adalah C, iaitu saiz selang kelas. Saiz selang kelas kena ingat. Petua yang saya gunakan dalam kuliah dengan menggunakan jari. Ya, jangan confident sangat main tolak-tolak saja. Kadang-kadang confident sangat tu yang jadi kelang kabut tu nanti. Right? Mari kita lihat contoh yang akan diberikan. Okey, langkah pertama iaitu membina jadual kegerapan longgokan. Okey, saya yakin anda semua dah faham dah bahagian ini. Okey, jadi apa yang bezanya di sini adalah anda kena pastikan bahawa selang kelas sempadan bawah. Anda tidak boleh menggunakan lajur ini menggunakan sempadan atas. Kalau anda gunakan lajur ini sebagai sempadan atas, maka jawapan anda habis akan salah. Kerana apa? Kerana dalam soalan itu sendiri dah memaklumkan bahawa anda menggunakan L besar adalah merupakan sempadan bawah bagi kelas ini. Contohnya 190 hingga 199, maka sempadan bawahnya adalah 189 tambah dengan 190. Okey, begitu juga dengan kelas berikutnya. 200 tambah 199 dapatlah 199.5. Okey, jadi kegerapan lain ni hanya lengkapkan balik sahaja. Disalin balik apa yang jadual terdahulu. Yang bezanya di sini adalah hanya sempadan bawah. Anda kena ada jadual ini dahulu. Dapat jadual ini, mudahlah kerja anda. Okey, mari kita lihat ya. Okay, kemudian, kita nak tentukan kedudukan Q1, median dan Q3. Kenapa kita perlu tentukan kedudukan ini? Kerana kita nak tengok di mana data itu kita tarik keluar. Okey, kedudukan Q1 tu duduk di mana? Kedudukan M tu di mana? Kedudukan Q3 tu di mana? Jadi, secara kasarnya kita dah nampak dah. Kerana ini nanti akan menentukan nilai-nilai sempadan kelas, nilai-nilai kekerapan terkumpul, nilai-nilai kekerapan yang akan diambil. Di mana nilai itu akan diambil nanti. Okey, bagi mendapatkan kedudukan Q1, kita akan menggunakan 1/4N. Ya, 1/4N. Q1, ingat, kuarter pertama ataupun sukuan pertama. Jadi 1/4N. Sama dengan 1/4 darab dengan 50, iaitu 12.5. Jangan risau dengan 0.5 tu. Nanti saya bagi tahu bagaimana sebenarnya cara nak melihat 0.5 ni. Okey, seterusnya kita ada M, iaitu 25. Bukan nilai M ya. Ini kena faham. Ini adalah kedudukan Q1, kedudukan M. Dia bukan nilai Q1. Bukan nilai M. Sebab saya pernah terjumpa sewaktu menyemak kertas, ada pelajar ditanya soalan ini, dia menjawab Q1 sama dengan 1/4N, 12.5. Itu je jawapan dia. Jadi jawapan awak salah lah nanti. Ya, sebab ini bukan kita nak bagi jawapan, ini kita nak tahu kedudukannya di mana dahulu. Seterusnya kita ada kuartil ketiga, iaitu 3/4N, memberikan anda nilai 37.5. Kita masukkan nilai 50 ni. 50 ini dan 50 ini ke dalam kita punya nilai untuk kedudukan. Selesai itu sahaja, maka kita akan masuk kena pasti kedudukan Q1. Untuk mengenal pasti kedudukan Q1, bagaimana? Okey, ini jadual dia. Jadi, bagaimana saya beritahu bahawa dia 12.5? Macam mana saya tahu? Okey, pertama, untuk selang kelas 190 ke 199, kosong. Maksudnya, tiada data di situ. Keduanya, 200 hingga 209. Ada 4. Maksud 4 adalah orang pertama, orang kedua, orang ketiga, sehingga orang keempat berada dalam grup ni. Ya, ada 4 orang dalam grup ni. Itu maksudnya. Sebab ini kekerapan longgokan kan? Jadi kekerapan longgokan orang pertama, kedua hingga keempat. Kalau bila masuk saja awak katakan dapat Q1 5, maka dia tidak lagi berada dalam kumpulan ini. Dia berada dalam kumpulan sebelah. Okey. Rentetan daripada itu, kalau anda lihat, kita dapat Q1 sama dengan 12.5 betul? Jadi, apa yang kita akan perhatikan bahawa pada 210 hingga 219 ada 12. Sedangkan kita nak 12.5. Jika anda ambil kelas ini sebagai kelas rujukan, maka anda akan memperoleh jawapan yang salah. Kerana 12.5 tidak lagi duduk di sini.
dia berada dalam kelas yang berikutnya, iaitu dalam kelas yang 27. 27 ini bermaksud 27 hingga ke 12 poin berapa sekian-sekian sebelum nombor 12, dia duduk di antara dalam kumpulan ini. Ya, alright. Jadi Q1 duduk di sini. Duduk di antara 220 hingga 229. Okey. Bagaimana apa kita lihat tadi? Yang pertama, kita lihat dia punya sempadan bawah. Ini L. Okey, mana F besar? F besar adalah kekerapan terkumpul kelas sebelumnya, 12. Kekerapan bagi kelas berkenaan adalah 15. Tiga benda inilah yang anda akan main. Kalau anda silap ambil tiga benda ini, maka silaplah jawapan anda. Kita teruskan dengan Q2. Maafkan saya, median. Dalam kes ini, median kebetulan berada dalam kumpulan yang sama, iaitu 27, iaitu 220 hingga 229. Jangan terkejut bahawa kadang-kadang nilai awak berada dalam kumpulan yang sama. Kumpulan yang sama ni bergantung kepada bagaimana kekerapan data itu ditaburkan dalam jadual. Kalau data tu bertabur secara kurang teliti, maka bukan kurang teliti, istilahnya adalah kata rapat, maknanya selang kelas tu besar. Maka anda akan perhatikan bahawa kekerapan ni akan duduk banyak-banyak. Rapat apa, dia akan jadi sedikit, maka dia akan jadi besar nilainya. Dan anda jangan terkejut bahawa nilai ini mungkin boleh jadi dalam satu kumpulan yang sama. Okey, itu bukan isu. Isunya senang saja. Anda akan lihat bahawa di sini M sama dengan 25. Maka anda tengok 2, ini 0 sampai 4 di sini. Ada 4. Dekat 25 tak? Tidak. 12, 12 dah tak boleh. 27. Maka 27, 25 duduk di bawah 27. Maka dia duduk dalam kumpulan 220, iaitu dengan menggunakan sempadan bawah 219.5. F besar dia 12 dan F kecilnya adalah 15. Ya. Sekali lagi ya. Untuk Q3, kita kira tadi bahawa Q3 duduk pada 37.5, betul tak? Jadi 37.5, dia tidak boleh lagi duduk dalam kumpulan 27. Dia akan duduk di dalam kumpulan 42. Ya, sebab 37 duduk antara 42 dengan 27. Maka dia duduk di dalam kumpulan 230 ke 239. Dengan menggunakan L dia adalah 229.5, F besar dia ataupun F terkumpul dia, F terkumpul kelas sebelumnya adalah 27 dan frekuensi bagi kelas berkenaan adalah 15. Tiga benda je nak tengok. Tapi tiga benda inilah yang selalu silap ambil. Especially jika anda menyalin semula soalan jadual daripada soalan yang terdahulu. Contohnya selang kelas sepadan atas. Memang lain. Ya, untuk menentukan kedudukan Q1, Q3 dan JAK menggunakan rumus, anda guna sempadan bawah. Untuk buat ogive, anda guna sempadan atas. Untuk menggunakan mean variance dan siang piawai, anda guna titik tengah. Sebab itu anda belajar pada awal kuliah saya, pada awal semester hari itu, bahawa tiga istilah ini adalah tiga benda yang berbeza. Dan anda kena fahamlah. Ya, kalau anda tidak faham bahagian itu, dia akan menyukarkan anda untuk melaksanakan tugasan anda. Okey, kita teruskan. Untuk bahagian berikutnya, ini adalah senaraikan nilai-nilai kritikal Q1. Okey, tengok, senaraikan maklumat-maklumat utama bagi Q1, maka di sini, duduk tadi, L dia adalah 219.5 sebab dia duduk dalam kumpulan ni ya. 20.5 kan, dia bukan di sini ya, dia berada dalam kumpulan 27. Maka L dia adalah 219.5. Lepas tu dia ada N50. N50 ni memang daripada awal soalan lagi, iaitu jumlah frekuensi dia adalah 50. Kemudian kita ada F besar iaitu 12 bagaimana yang saya cakap sebentar tadi. Kemudian dia ada F kecil adalah Q1 adalah 15. FQ1 adalah 15 di sini. Okey? Tiga benda ni yang kita perolehi. Ini akan diperolehi daripada awal dan selang kelas jangan lupa. C adalah 10. Ya.
220 sehingga 229. Ada 10 unsur. Ya, 10 elemen dalam tu. Okey? Alright. Right? Okay. Seterusnya kita ada nilai bagi median. Ya, median kalau anda lihat dia pada 25, dia berada antara 12 hingga 27. Dia punya lower limit ataupun sempadan bawah dia adalah 219.5, 219.5. Dia punya N dia memang 50. F dia adalah, F besar adalah kekerapan terkumpul kelas terdahulu adalah 12. Dan F median adalah 15 ataupun F bagi frekuensi bagi kelas berkenaan iaitu 15. Okey, dan last kali kita ada C10. Ya, selanjutnya kita ada Q3, maka Q3 adalah kita akan dapat 229.5, kita ada 27, kita ada 15, ya. Dan orang kata kita ada 50 di sini dan C dengan 10. Okey, baik. Langkah seterusnya kita akan masukkan pada langkah 9 menggunakan rumus. Nilai-nilai yang anda perolehi sebentar tadi, kita akan seterusnya masukkan ke dalam rumus. Okey, ini saya akan ceritakan dengan detail bagaimana cara saya elakkan kesilapan daripada kesilapan yang akan berlaku. Pertama sekali kita akan tengok nilai-nilai ini. Ini formula dia. Ini rumus dia. Ya, Q1 sama dengan L tambah dengan 1/4 N tolak F frekuensi kelas terkumpul kelas terdahulu bahagi dengan frekuensi bagi Q1 darabkan dengan selang kelas. Maka ini adalah senarai nilai-nilai yang saya peroleh tadi daripada jadual dan kita akan masukkan dalam jadual. Pertama, lihat bahawa 219 di sini 1/4 darab dengan 50 tolak 12 bahagi dengan 15 darab dengan 10. Ya, ni semua masuk saja. Masukkan saja dalam formula. Dia masuk situ, masuk sini, masuk di sini, dan masuk di sini, dan masuk di sini. Ya, 50 dan 10 ini adalah tetap. Ya, tetap. Dia tak akan berubah. Yang tiga benda ni saja yang berubah. Jadi awak jangan panik. Okey, jadi apa kita akan buat? Apa yang saya buat dia begini. Saya buat 12 1/4 darab 50 dapat 12.5. Tolak 12. Saya buat one at a time. Satu persatu. Okey. Diikuti dengan 219.5 tambah dengan 0.5 bahagi 15 darab 10. Dan saya akan buat guna 3 digit perpuluhan. Ya, tengok, perhatikan 0.333. Ya, jangan lupa ya bagaimana nak bundarkan nombor terakhir. Ya, itu semua adalah merupakan pengetahuan asas bagi anda. Okey, dan akhir sekali jawapan anda ditetapkan dengan 3 digit perpuluhan iaitu 219.833. Itu bagi Q1. Okey, seterusnya kita tengok pula pada rumus bagi median. Silap ni slide, masuk jawapan dulu. Ya, dia masuk jawapan dulu. Jadi maknanya kita 219.5 di sini, 50, 12 dengan 15 dan 10. Okey, 25 tolak dengan 12 dapatlah 13. Maka 13 bahagi dengan 15 darab dengan 10. Jangan bahagi ni bahagi ni, lepas tu anda bundarkan darab 10. Darabkan ke 10. Ini ke semua ni 13, 15 dan 10 ni anda darabkan jadi satu elemen iaitu 8.97. Dia lebih tepat begitu. Sebab kebanyakan kes yang saya lihat, anda buat 13 bahagi dengan 15, lepas tu anda dapatkan nilai. Ya, bila anda dapatkan nilai, anda dah bundar sekali dah. Lepas tu anda darab 10, anda bundar kali kedua. Ya, bukan bundar kali kedua, benda tu akan terbundar dengan sendirinya kerana dia dah darab 10. Bila darab 10, maka digit yang 3 digit dalam kurungan ni tadi dah jadi 2. Sedangkan jawapan awak perlu berada dalam 3 digit perpuluhan ataupun 3 tempat perpuluhan. Maka itu kena hati-hati. Ya? Kena hati-hati. Okey. Seterusnya kita Q3. Q3 dia masuk begitu. Ya? Okey. Yang ni dia mudah sebab dia semuanya adalah bahagi 5. Ya? Alright. Ingin saya ingatkan kepada anda bahawa
jika bahagian atas ini 10.5 ini ya dalam contoh ni 10.5, maka bawahnya 15. Jika 10.5 ini melebihi daripada 15, anda perlu semak balik nilai-nilai yang anda ambil. Ya, ada kemungkinan anda tersilap ekstrak data. Ya, maknanya maklumat yang awak tarik itu mungkin tersalah lajur, tersalah baris dan sebagainya. Okey. 10.5 ini juga tidak boleh jadi negatif. Dia tidak boleh jadi negatif, dia tak boleh lebih besar, dia tak boleh orang kata kalau 10.5 ni lebih besar daripada 15. Kalau ini bahagi ini besar daripada 1, maka jawapan awak kena semak balik. 10.5 ini juga tidak boleh jadi negatif. Kalau dia jadi negatif, awak semak balik. 2 tips itu yang awak kena jaga. Jadi awak kena hati-hati bila membuat jawapan. Okey pelajar sekalian. Jadi itulah antara pertamanya. Dan akhir sekali kita akan tengok bahawa jarak antara kuartil. Jarak antara kuartil adalah Q1 dengan Q3 adalah dua maklumat yang awak perlukan. Maka akhir sekali jarak antara kuartil adalah Q3 tolak Q1 iaitu 236.5 tolak dengan 219.833 yang awak perolehi daripada calculation ataupun pengiraan awak tadi. Dan akhir sekali awak akan dapat jawapan awak jarak antara kuartil adalah 16.667. Okey? Itu sahaja. Right? Jadi saya harap anda bolehlah menggunakan panduan ini untuk menyediakan jawapan anda nanti. Okey. Di hujung like ni jangan lupa like dan klik subscribe dan like video saya. Bukan nak dapat apa-apa pun, cuma orang kata jika mungkin anda subscribe, jika ada video baru yang saya upload, anda akan dapat makluman awal. Okey, itu sahaja daripada saya. Selamat mencuba dan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.